Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopat Channel. Sahabat semua, panas. Ini dia ucapan terkini daripada Nurul Izzah. Ya, agak lama kita tidak mendengar beliau untuk memberikan ucapan yang memang terbaik, bernas dan juga padu. Jadi hari ini dalam sesi ucapan ini Nurul Izzah sempat membuat pengumuman. Apakah pengumuman itu kita akan dengar sebentar lagi. Dan juga ya menyentuh sedikit kekalahan beliau di Permatang Pau ya disebabkan pendunggangan hebat daripada Lebay-Labai Pas sehingga beliau kalah. Jadi ini juga ada diselitkan sedikit pencerahan daripada YB Nurul Izzah. Jadi tanpa buang masa, saya mau membawakan kita untuk menonton ya video ini ya, kenyataan ataupun ucapan terkini daripada Nurul Izzah. Jadi ini dia sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih pengerusi majlis. Ya, saya ada beberapa pimpinan tadi yang potong queue tapi tak apa. Saya faham ramai yang datang untuk bertandang di seberang jaya ya. Yang saya hormati hadirin hadirat, ada YB ya, yang ada yang mantan YB macam saya ya. Dan beberapa lagi pimpinan semua menunjukkan sokongan ya, datang daripada seluruh Malaysia datang ke seberang jaya. Hadirin hadirat yang saya hormati, ada juga Wabi Fuziah, tepukan sikitlah Wabi Fuziah jauh mai. Dia bawa dengan dia punya lori rahmah dia. Lori rahmah kerana beliau tahu bagaimana kesempitan dan tekanan hidup yang melanda rakyat terbanyak. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar orang Matang Pau? Tak dengar apa dah sekarang. Dah tak menang, tak ada kuat dah pun. Bagus insyaAllah. Tapi sudah tentu kita memerlukan banyak lagi maklumat. Kerana pada malam ini mungkin yang mai penyokong kita ada tadi. Ya. Tadi daripada Teluk Air Tawak. Habib Fuziah kena tahu, mereka datang ni bukan sebarang datang. Datang membawa hajat. Hadirin hadirat, poin pertama saya, walaupun saya ada 3 poin utama, tolonglah nah. Kita nak bertanding, tadi media tanya, Nurul Izzah. Adakah Nurul Izzah akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang bakal diadakan tidak lama lagi? Saya kata, saya boleh sahkan, saudara-saudari yang tengah mendengar, saya akan berkempen dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Dah tepuk, maksudnya semua setuju. Kita semua akan berkempen. Yang bertanding ataupun yang tidak. Pasal nama satu je, saudara-saudari. Calon daripada parti ni. Calon daripada Harapan. Kita juga ada UMNO dan Barisan Nasional ya. Kita menggerakkan, dia tak boleh banyak nama. Ya, jadi saya berharap pada malam ini, kita kuatkan tekad, supaya semua setuju atau tidak jadi para perkempen? Tak kuat, tak semangat. Fahmi Zainal, awak tak semangat ni? Setuju ataupun tidak? InsyaAllah, itu yang kita mahukan sebagai ejen reformasi. Maka saya sempena Ma'al Hijrah. Dah baca doa belum lepas maghrib? Doa tahun baru 1446, 1445 Hijrah ya, kita penting kerana tahun baru kalender Islam. Maka pada malam ini sebenarnya kena ramai sangat berceramah. Mingkai pun tak habis-habis. Macam-macam. Dia ni antara partner in crime semasa saya di parlimen. Kalau nak tahu tentang desas-desus, hampa pilah tengok rakaman parlimen dulu. Kerana kami sekarang tak ada dah dalam Dewan Rakyat. Barulah orang rindu, betul tak? Kalau selalu orang tak rindu, sangat. Okey, jadi ada 3 isu yang saya nak sentuh pada malam ini. Kerana penceramah begitu ramai, semua pun dah hafal. Lepas ni kita akan buat kuis. Siapa tak tahu poin, siap. Kerana kita kena ulang dalam TikTok ke, dalam sosial media ke, kita kena hafal lebih-lebih lagi orang Pulau Pinang, orang Matang Pau. Matang Pau ni dia berantu sikit. Kerana dia lama setia, maka dia sentiasa, Datuk Halim, apa khabar? Bukan Datuk Halim, dia jauh daripada Batu Maung. Saya baru cakap tadi, Datuk Halim.
Kita semua berkempen yang dinobatkan sebagai tukang kempen. Kalau kita bertanding ataupun tidak, kita akan tetap kempen. Alright, 3 isu pertama-pertama saya nak sentuh tentang ketakutan masyarakat Melayu. Kononnya Islam dan Melayu ini terancam kerana inilah modal bagi Perikatan Nasional. Kedua, saya nak tunjuk apa yang Kerajaan Perpaduan lakukan untuk kebajikan rakyat, termasuklah 10 truk, 10 kali lori rahmah untuk membantu mengurangkan kesesakan ekonomi rakyat, khusus melahirkan negara yang stabil, nak ambil ekonomi macam Adam Adli sebut tadi. Ketiga, nak tunjuk bahawa Perikatan Nasional tak ada inti hanya tong kosong kerana menggunakan isu titik bengik sama ada sentimen perkauman, dan mereka sepatutnya menghabiskan masa bagi mendepani semua pertuduhan rasuah yang masih membelenggu pimpinan mereka. 3 ini saja tuan-tuan, dan saya sebenarnya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pengundi di Permatang Pauh. Bukan saja 32,000 yang mengundi saya, tapi semuanya kerana bagi saya ruang. Ruang saat ini kita masih bekerja, kita bermuhasabah dan kita faham keperluan di seberang perai. Dan saya nak katakan, walaupun tidak bergelar yang berhormat lagi, pusat khidmat kami termasuklah Adun angkat, bangun sikit YB Khairul, bangun Sat. Ni tengok muka dia, amati muka YB Khairul, ni Adun angkat Seberang Jaya. Beliau tadi bersama saya dengan ahli majlis Fahmi Zainul, kami sempat bertemu dengan Grab dan Food Panda Riders. Sebelum ceramah, cuba selesaikan masalah setempat dulu, kan? Kita selesaikan kerana mereka disaman di kawasan Sunway, dan insya-Allah cuba usahakan supaya insurans pekerjaan, kebajikan mereka terjaga. Okey. Baik. Jadi, saudara-saudari, betulkah Melayu Islam terancam di bawah Kerajaan Perpaduan? Saya fikir ini penting kerana daripada awal saya nak sebut supaya kita ingat bukan sahaja pada hari ini, kita ingat sampai habis pilihan raya negeri. Daripada istana, sampailah kaki tangan kerajaan, sampailah kabinet, semuanya Melayu Islam majoriti. Jadi dalam keadaan untuk melahirkan ketakutan, ini adalah usaha yang sepatutnya kita nyahkan sebagai sia-sia. Okey? Malaysia juga telah memaktubkan isu perlembagaan persekutuan yang dipertahan. Jadi saya sebut ni, kenapa? Pasal patutnya common sense. Tapi bila kita berhadapan dengan serangan bertali arus, dia jadi apa? Dia menjadi nonsensical. Daripada common sense jadi nonsensical. Jadi nanti YB Khairul, YB Gui, dia akan bersama dengan YB Amir Ghazali bagi tahu tentang manifesto kita dengan penekanan khas buat infrastruktur di seberang perai. Jadi saya nak sebut juga kerana semasa saya menjadi ahli parlimen, kita pilih semasa time COVID ni duk melanda 2021 untuk laksanakan kajian kemiskinan pelbagai dimensi. Pasal apa? Pasal bila kita tengok time COVID tak ramai pergi rumah kita, betul tak? Kena katuk pintu. Abang Halim ada, Abang Halim? Ramai tak pergi tengok? Yang masa Abang Halim dapat COVID, kami antara mereka yang menziarahi. Dan ini penting saudara-saudari. Kerana bila kita buat kajian time COVID ni, baru kita nampak kesusahan yang membantu kerajaan negeri dan peringkat parlimen melengkapi keperluan. Saya tak kata kita sempurna, tapi saya nak bagi tahu kita memang all out dengan MPKK berusaha. Maka inilah antara sebab kenapa nak menang ni. Saudara-saudari, kali ini peluang Pulau Pinang dapat kerajaan yang sama dengan negeri. Berapa tahun? Datuk Seri Rizal Marikan tak ada sini. Saya kata banyak peruntukan pergi kat Kepala Patah. Kami tunggu lama. Kami tunggu kat sini lama. Time ni time kami kot. Kan? Kerana kita nak usahakan memenuhi keperluan masyarakat. Okey. Jadi tadi dah sebut juga pasal isu azan YB Nazmi. Masih lagi akan keluar. Saya tahu time pilihan raya mereka akan keluar, kata tak boleh ada
laungan azan. Saudara-saudari, anak-anak kecil kat sini semua, yang remaja, tolonglah. Ya, tadi masa kami kat tempat Grab Parela tu pun, azan isyak berkumandang. Sama juga subuh termasuk dengan kuliahnya. Kalaulah PN mungkin mereka tak dengar kot kuliah subuh. Pasal aku duk tengok clear je kan. Tak payahlah buat cerita, tak payahlah menipu ataupun bernipu. Cakaplah benda yang sebenar. Nak serang, no problem. Ya, may wenti. Tapi kita kena pastikan serangan itu merupakan kritikan yang membina. Peruntukan tahfiz, saya dengar baru saja umum kat Bertam. Tak apalah hampa tak mau umum kat Matampoh. Saya boleh terima. Yang penting 400 juta ringgit Malaysia diperuntukkan untuk pembangunan Islam dan daripada 2018 hingga 2022. Saya harap ada juga ahli UMNO malam ni lah. Pasal apa? Kita dapat bina alhamdulillah ya berkat dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala 17 masjid. Pasal saya masa kempen tu kena fitnah. Tepuk sikit. Orang kata saya tak bina kan. Jadi kita sensitif. Dia sensitif sikit. Saya nak bagi tahu bahawa banyak perancangan ini kita buat. Tak payahlah nak bernipu. Okey. Jadi yang sebenarnya menghina ya Islam dan institusi Melayu adalah tidak lain bukan tapi Perikatan Nasional. Ini yang digembar-gemburkan. Kita kena faham bab ni. Saya sebut berkali-kali kerana saya nak pergi kepada poin kedua. Kerajaan yang benar-benar melaksanakan beberapa insentif prihatin kepada kesusahan rakyat. Saudara-saudari, kita datang dalam arena media memang ada kebebasannya. Jadi disebut tentang pembelian media. Memang ada iklan dan sebagainya. Dan bawah kerajaan, ya saya akui, kita terkebelakang. Media tanya tadi, ni bagaimanakah pengaruh kita di media? Memang kita perlu lakukan lebih banyak lagi untuk melipat ganda. Tapi kita tak boleh paksa, tak? Pasal kita dalam keadaan kita memahami ada juga peranan pihak pembangkang. Tapi bila ada tindakan saman sebagaimana YB Fadlina ambil adalah kerana memang berlaku fitnah sehingga menaikkan kebencian. Saya nampak perkongsian habis-habisan. Dan akhirnya siapa yang parah? Saudara-saudari, saya pun masa pilihan raya lepas sibuk nak komplain atas TikTok tu. Dah jutaan orang menonton. Siapa sini yang boleh jawab berapa orang tonton semua bahan-bahan TikTok dalam pilihan raya lepas? Pakatan Harapan 1 bilion. PN berapa? 4.4 bilion atas TikTok. Jadi, kesudahannya pada poin ketiga saya minta bila kita tahu apa berlaku bila PM naik, Presiden Parti Keadilan Rakyat, dengan penubuhan kerajaan perpaduan, naik isu utama target, isu kemiskinan. Nak memastikan kita nyahkan kemiskinan yang tegar. Tapi dapat juga pada masa yang sama negotiate rundingan. YB Kailun dia negotiate tadi dengan Sunway untuk bantu rakyat. Sama juga PM negotiate dengan Bernas. Untuk bantu siapa? Untuk bantu pesawah, saudara-saudari. Banyak lagi insentif, hanya saya nak tekan kerana saya diberikan 1 minit terakhir. Itulah hampa jemput ramai sangat berceramah. Aku dah kata dah. Kan? Jadi, yang saya nak bagi tahu orang Matampoh, orang Pulau Pinang, seberang Perai, bantu kami. Saya daripada awal dah rancang untuk ke depan projek lebuh raya bertingkat juru Sungai Dua. Nak naik taraf jalan persekutuan dari Bayan Lepas ke Teluk Gumba. Hampa tepuk pasal hampa komplain nombor 1 dulu, betul tak? Saya dengar. Tak menang pun tak apalah. Kita dengar dan bersama YB Mingkai, bersama dengan Kailun Gui, kita memang merancang. Fahmi pun ada bagi input dan memanglah apa pun kita rancang dan kita usahakan, saudara-saudari. Yang saya nak bagi tahu, kita faham banyak lagi yang perlu dilakukan. Tapi kali ini bila kita diberi peluang, tolonglah, bantulah kami. Sahutlah cabaran ini, ya, seruan ini untuk kita memenangkan kerusi bukan sahaja di Permatang Pau, tapi di seluruh Pulau Pinang bagi
memandatkan ya, memberikan kekuatan kepada Pakatan Harapan, Barisan Nasional supaya kita stabil, kita makmur dan kita berjaya. Bukan nak buat perkara buruk saudara-saudari, nak buat perkara baik demi rakyat, untuk rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu ucapan yang penuh semangat ya daripada YB Nurul Izzah, dan kita mengharapkan apapun keputusan ya, semoga YB Nurul Izzah ya akan bertanding pada Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang ini, dan kita boleh nampak walaupun tidak lagi menjadi yang berhormat ya, khususnya di Parlimen Permatang Pau ini, tapi Nurul Izzah masih lagi melakukan tanggungjawab beliau ya untuk membantu rakyat mendengar dan menyelesaikan isu-isu rakyat di Permatang Pau parlimennya. Jadi terima kasih sahabat semua. Terbaik pencerahan daripada YB ya berkaitan kekalahan beliau juga di Permatang Pau, dan ucapan-ucapan yang begitu bernas dan begitu baik sekali. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan dapat kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye bye.